Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat yang ke-15 dari surah Yusuf. Bagi tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang keempat, buka surat 553. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Sadaqallahul azim. Maka tak kala mereka membawanya dan sepakat masukkannya ke dasar perigi, lalu mereka masukkan dia dan di waktu itu dia sudah ada dalam perigi, kami wahyukan kepada Yusuf, sungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini sedang mereka tidak ingat lagi. Jadi Allah menjelaskan ketika Yusuf dibawa pergi oleh saudaranya dari ayahnya itu setelah minta izin kepadanya dan mereka pun sepakat untuk masukkannya ke dasar perigi, ini menjadikan besarnya dosa perbuatan mereka kerana mereka semua sepakat untuk melemparkan Yusuf ke dasar perigi itu sedang mereka mengambil Yusuf dari ayahnya dengan cara menampakkan kasih sayang dan menyenangkan, menjanjikan untuk menggembirakannya. Bahawa disebut bahawa dalam tafsir Ibn Katsir, ketika Yaqub melepaskan Yusuf pergi, dia memeluk, mencium dan mendoakannya. Ini yang telah kita bincangkan dalam kuliah lalu, bagaimana abang-abang ni menyifatkan bahawa ayah itu fi dhalalim mubin. Saya telah terangkan kepada tuan-tuan bahawasanya dhalal yang dimaksudkan dalam Quran, ia bukan merujuk pada kesesatan semata-mata kerana ada banyak makna yang dirujuk. Kata Al-Imam Muhammadul Amin Asy-Syanqiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, wa'lam anna ad-dhalala utliqa fil Qur'ani itlaqaini mukhtalifaini. Bahawa dhalal yang dimaksudkan dalam Quran merujuk kepada dua makna yang berbeza. Yang pertama, ad-dhalal fid din. Itu adalah kesesatan dalam bab beragama. Ay az-zahab an tariqil haqq allati ja'at biha rusul sallallahu wa salamuhu alaihim. Jadi ini adalah makna yang paling masyhur dalam Al-Quran, merujuk kepada kesesatan di sudut akidah. Ini yang kita baca dalam salat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu juga dalam surah As-Saffat, walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan digunakan dalam surah Yasin yang lalu yang kita baca kisah Iblis, walaqad adalla minkum jibillan katsira, bahawa syaitan itu menyesatkan ramai manusia. Dan makna kedua kepada dhalal yang dikehendaki oleh Quran dalam pengkisahan Nabi Yusuf ini, bahawa anak-anaknya menyifatkan ayah itu dhalalim mubin, bukan kesesatan dari akidah. Kalau mereka mengatakan demikian, kufurlah mereka. Tapi dhalal yang dimaksudkan itu, iaitu yang kita jumpa dalam surah Sajdah, contohnya ayat ke-10, وَقَالُوا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. Jadi dhalal yang kedua ni merujuk kepada al-halak. Ini adalah satu maksudnya tersesat ataupun tidak buat keputusan yang tepat, yang waras. Dan itu ia digunakan ataupun dengan maksud yang digunakan oleh bahasa Arab contohnya juga dimaksudkan menghilang. Dhalal juga makna al-ghaibah wal idmihlal. Seperti penyair Akhtal mengatakan, kuntul qadha fi mawjin akdaru kazful ata bihi fadlu dhalala. Jadi perkataan dhalal digunakan ni, kata Muhammad Asy-Syanqiti, merujuk kepada makna hilang ataupun tidak buat keputusan yang betul. Dia bukan merujuk kepada kesesatan dan berarti akidah. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahawa ayat ini jelas menunjukkan bahawa abang-abang Nabi Yusuf ini bukannya Nabi. Kerana ada pendapat yang mengatakan demikian di kalangan ahli tafsir. Hadza yadullu ala anna ikhwata Yusuf ma kanu anbiya la awalan wala akhiran, lianna al-anbiya la yudabbiruna fi qatl muslim bal kanu muslimin fartakabu ma'siyatan summa tabu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, perbuatan mengakibatkan Nabi Yusuf ini dicampak ke dasar perigi dengan apa cara sekalipun, ia menunjukkan bahawa abang-abang ni bukannya Nabi. Kerana di kalangan ahli tafsir yang mengatakan bahawa abang-abang ni kemudian menjadi Nabi, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan demikian, yang menyokong pendapat ni. Bahkan apa yang kita lihat, Nabi-Nabi sebelum melantik pun mereka tak akan buat buatan-buatan seperti ini, seperti yang telah kita belajar dalam kuliah yang lalu. Akhlak Nabi-Nabi ni sebelum melantik pun memang akhlak di kalangan mereka yang dipilih, macam Nabi kita SAW sebelum pelantikan pun sudah dipanggil orang dengan nama Al-Amin.
Maka pendapat yang mengatakan abang-abang ni kemudian menjadi Nabi itu tidak tepat. Mereka merupakan orang-orang Islam, iaitu pengikut kepada syariat Nabi Yaqub, ayahanda mereka. Tapi mereka ni tersilap. Mereka fartakabu maksiatan summa tabu. Mereka ni melakukan maksiat, kemudian mereka bertaubat. Ini juga dibincangkan oleh Al-Imam Al-Maturidi dalam tafsirnya. Apakah maksud dosa yang dilakukan itu? Kerana di kalangan ada firak dalam Islam yang mempelajari bahawa, dia mengatakan bahawa, Mu'tazilah sebagai contohnya, bahawa orang melakukan dosa besar itu keluar daripada iman. Pendapat Khawarij contohnya. Ini adalah idza irtakaba kabiratan aw saghiratan sara bihi kafiran musyrikan. Pendapat Khawarij mengatakan bila seseorang itu melakukan dosa kecil ke dosa besar ke, maka dia jadi kafir musyrik. Manakala Mu'tazilah pula mengatakan orang melakukan dosa besar itu keluar daripada iman. Orang melakukan dosa kecil tidak dikenakan la ta'ziba alaihi. Ini berbeza daripada pandangan Ahlus Sunnah dalam kes yang melibatkan abang-abang Nabi Yusuf ini, iaitu kalau itu merupakan dosa besar, ternyata di hujung nanti kita akan lihat mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu merupakan dosa kecil, juga mereka meminta kepada ayahanda untuk memohon keampunan kepada Allah untuk mereka. Nanti kita akan jumpa dalam ayat yang ke-97 bila mereka mengatakan, Ya abana astaghfir lana inna kunna khati'in. Nanti kita akan jumpa ayat ini. Jadi lihat bagaimana istinbatnya para ulama terhadap satu perkara yang dibawakan oleh Al-Quran itu, keluar berbagai hukum untuk mereka isbat jelaskan kepada kita. Ini seperti yang telah nyatakan, abang-abang ini bukannya Nabi. Mereka merupakan orang Islam yang tersilap melakukan dosa. Kalau dosa itu dosa kecil, maka mereka minta keampunan kepada Allah SWT, menerusi syafaat, bertawassul dengan ayahanda mereka yang akan kita jumpa ayat ni di hujung nanti. Kalau itu merupakan dosa besar memerlukan kepada taubat, mereka tidak terkeluar dari Islam dengan sebab dosa besar yang mereka lakukan. Baik, dapat kita perhatikan mereka pun menolak Nabi Yusuf dengan cara yang tertentu, sama mengikat pada tali, kemudian tali itu dipotong ke seperti yang dibawa dalam versi kebanyakan para ulama tafsir. Dan dasar perigi itu nampaknya ada tempat untuk Nabi Yusuf AS duduk padanya, bukanlah ia air yang boleh menenggelamkan seorang yang berada dalamnya. Kata Imam Masudi dan kebanyakan para ulama tafsir mengatakan bahawa antara penghormatan mereka kepada ayahnya dan pelakuan mereka yang menyakitkan kepada Nabi Yusuf itu tidak berselang lama. Sebaik saja mereka hilang dari pandangan si ayah, mereka mula menyakiti Yusuf dengan perkataan atau perbuatan rupa caci maki, pukulan dan lain-lain. Tentu dalam perjalanan itu mereka menyepak, menendang, memukul, menarik telinga, menolak, menghempap, ada yang mencekiknya dalam perjalanan itu seperti disebut dalam kitab-kitab tafsir, termasuk Ali bin Kathir menyatakannya. Maka pada waktu itu Nabi Yusuf AS nampaknya masih budak lagi, kerana kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bila Allah menggunakan la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyarah. Daripada ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, jelas menunjukkan bahawa Yusuf pada masa itu memang masih kecil lagi. Kerana dalam hukum Islam, dalam hukum ayat ni kita memahami wala yultaqat illa saghir. Hukum bahasa ni, dia sudut bahasa. Takkanlah Allah menggunakan ayat yultaqat ni, ada isu dia sudut fiqihnya. Nanti kita akan lihat jika ada kesempatan dalam bab fiqih namanya laqit, luqatah, dawal. Ini merujuk kepada bincangan para fuqaha daripada ayat-ayat dan juga hadis yang menunjukkan kalau berjumpa dengan seorang anak sebagai contohnya, budak kecil yang belum tahu bercakap, kita melihat jumpa dia, ataupun jumpa satu benda dhalah, satu benda yang mungkin kambing kesesat ke atau apa saja, ini masuk daripada ayat Allah SWT. Jadi bila disebut perkataan laqit di sini, yultaqat, iltiqat, maknanya tentulah anak ini, Yusuf ini pada waktu itu masih lagi anak-anak. Demikianlah penggunaan Quran memberikan kefahaman kepada kita sehingga dibincangkan panjang lebar dalam bab fiqih namanya laqit, luqata, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam ayat ini dapat kita lihat bagaimana pelakuan mereka kepada Yusuf AS, iaitulah dibawa ke tempat ke perigi itu, kemudian ditolak ke dalamnya, kemudian jatuhlah dia tenggelam, dia merangkak di atas batu di tengah perigi yang disebut sebagai Raghufah, berdiri atasnya dalam keadaan pakaiannya telah pun ditanggalkan. Nanti kita akan lihat dalam ayat berikutnya bagaimana mereka membawa pakaian itu dilumurkan dengan darah kambing yang disembelih, dengan dakwaan itulah darah Yusuf AS. Tapi bila mereka bawa kepada ayah, mereka terlupa nak koyakkan pakaian tersebut, sehingga si ayah bila melihat pakaian itu pun mengatakan, Masya Allah, bagusnya serigala ini. Serigala ni makan anak aku Yusuf, tak koyak pun pakaiannya. Macam mana cara dia makan ya? Jadi ini akan kita perhatikan dalam ayat-ayat yang berikutnya. Cuma saya nak bawakan kepada tuan-tuan bahasan yang dikemukakan oleh para ulama berkaitan dengan iltiqat, iaitu memperolehi satu yang kita jumpa tengah jalan sebagai contohnya daripada tafsir Qurtubi, sehingga daripada ungkapan yang digunakan dalam Al-Quran ini timbul perkataan laqit. Laqit ni lebih kepada manusia lah,
kalau luqatah satu benda. Jadi ada yang mengatakan bahawa laqit itu merujuk kepada manusia merdeka, kerana hukum asal kepada manusia itu al-aslu bara'atu zimmah. Satu benda bila kita jumpa seorang anak, sebagai contoh hukum akal bahawa dia merupakan anak yang merdeka lah, bukan hamba, maka itu digunakan perkataan laqit. Jadi merupakan satu, sebagaimana kalau ditemui seorang sebagai contohnya anak itu di satu tempat yang majoriti ahli kampung itu merupakan tempat tersebut orang Islam, maka logiknya tentulah budak yang ditemui itu yang tidak apa-apa, tidak beribu dan tak tahu nak menyebutkan apa-apa itu merupakan anak orang Islam. Kalau dia berada di tempat yang rata-ratanya penduduk tersebut merupakan orang Nasara contohnya, ataupun Yahudi, kata Ibn Qasim, maka itu ditentukan dengan majoriti golongan yang ada kat situ. Juga boleh dilihat pada gaya pakaian, kerana gaya pakaian pun boleh mengisyaratkan sama ada anak itu, yang laqit itu, yang kita temui itu, yang tidak berapa, tidak beribu itu, yang tersesat barangkali itu, maka pakaian pun boleh menunjuk kepada bangsanya. Ini zaman dahululah. Kalau zaman sekarang, kalau seseorang itu hilang, mungkin diviralkan dalam masa yang singkat, boleh menemuinya kembali keluarganya. Jadi ini satu perkara yang kita dapat lihat. Kalau bertemu dengan anak sedemikian, kemudian keluarga yang menemui ini, multaqid ini, yang berjumpa dengan dipanggil multaqid. Anak itu ataupun yang ditemui itu dipanggil sebagai laqit. Kata Abu Hanifah, jika seorang multaqid itu yang menemuinya memberi makan kepada anak itu, menafkahkan, maka ini merupakan satu tatawu'. Tatawu' maknanya tatawu' ni satu bab benda sukarela. Dalam mazhab Syafi'i, kalau bertemu dengan seorang anak itu, tanggungjawab memberi makan, menjaga sampailah menemui keluarganya balik semula, itu merupakan tanggungjawab Baitul Mal. Dalam pendapat Imam Malik pula disebut dalam tafsir Qurtubi, jika seorang multaqid itu telah menafkahkan untuk laqit, iaitu anak yang ditemui yang tidak berapa, tidak beribu itu, tiba-tiba muncullah seorang yang mengatakan ini anak saya sebenarnya, maka orang yang menemui itu wajib mengembalikan anak tersebut kepada ayah ibunya bila mereka ada bukti, dan boleh minta balik semula apa yang diinfakkan, yang nafkah dibelanjakan untuk tujuan anak ini, untuk anak ini dibesarkan, makanannya, pakaiannya, sebagai contoh pelajarannya, kalau mereka expand duit untuk anak tersebut. Jadi seperti yang saya nyatakan dalam mazhab Syafi'i, jika laqid itu tidak mempunyai harta sedikit pun, nafkahnya wajib dibiayai oleh Baitul Mal. Jika tidak dalam keadaan ini, maka wajib bagi yang bertemu dengannya, berjumpa dengan multaqid itu, mengeluarkan pembiayaan, dan kemudian nanti boleh claim balik kepada keluarganya, ataupun boleh dibiayai oleh orang Islam sekiranya tidak dapat daripada Baitul Mal. Ya Allah, muslim-muslim rahmati dan dikasihi, tengok ya, daripada cerita tentang Nabi Yusuf ini keluar hukum hakam yang diistinbatkan. Jadi para ulama telah pun sepakat bahawa anak temuan ini yang dipanggil sebagai laqit, kalau tidak punya harta, maka tidak menjadi berat bagi yang menemuinya supaya bertabarru', iaitu bersedekah dengan berinfak padanya. Ini biasalah dilakukan. Kalau kita melihat anak kawan-kawan pun datang ke rumah, kita pun tak kisahlah nak bagi makan, pakai kepadanya. Bahkan kita pun merasakan ia merupakan tanggungjawab, utamanya kalau keluarga mereka susah. Tapi yang dibincangkan ni daripada pandangan para ulama', pendapat mereka daripada ayat tadi, hukum apabila berlaku laqit ataupun dalam bab iltiqat ini. Sengaja saya nak bawakan kepada tuan-tuan apa yang dibahaskan dalam tafsir Qurtubi, bahawa satu ayat yang datang kepada kita memahaminya sedemikian, tetapi perspektif para ulama' fuqaha dalam tafsirkannya sehingga keluar hukum yang telah pun dikumpulkan berjilid-jilid banyak dalam kitab fiqh. Dan satu perkara yang saya nak tekankan di hujung ini tentang pengajaran daripada peristiwa yang berlaku terhadap Nabi Yusuf AS. Maka apa yang dapat kita lihat, bagaimana kisah yang dikemukakan ini oleh Al-Quran, maknanya apa yang dilakukan saudara-saudara Nabi Yusuf dalam merancang satu konspirasi dan melakukan tipuan terhadap ayah mereka, dan mereka sedangkan mereka telah pun dipercayai dapat menjaga Yusuf. Inilah satu konspirasi yang biasa dilakukan oleh anak-anak yang dalam keadaan seperti itu, kerana timbul perasaan hasad, menyangkakan bahawa si ayah melebihkan Yusuf itu, maka dengan tujuan membawanya dan membuangnya, mereka kasih sayang ayah akan tumpah kepada mereka. InsyaAllah kita akan uraikan lagi beberapa fiqh berkaitan dengan kehidupan dalam hukum hakam sesuai dengan peristiwa yang dibawakan ini, dinyatakan oleh Allah sebagai ayatul lisailin. Apakah yang dimaksudkan sebagai tanda-tanda bagi orang yang bertanya, walaupun yang bertanya itu merupakan golongan yang telah pergi, itu golongan Yahudi pada zaman Nabi SAW. Apa kaitannya dengan kita? Kita akan lihat pengajaran fiqh hukum daripada ayat-ayat ini pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.